Pernahkah Anda mendengar naungan azan dari Rumah Panjang? Suara zikir atau selawat dari pedalaman Sarawak yang dulunya dianggap sebagai desa nun jauh di pedalaman dan sunyi dari wajah-wajah Islam. Minggu ini, majalah Islam memaparkan mengenai kisah dan usaha untuk merapatkan silaturahim bersama dengan saudara baru. Lokasinya nun jauh di pedalaman Sarawak bersama dengan saudara baru Gayau. Mengukuhkan kalimah Allah bersama dengan saudara baru dalam misi Al-Gayawi. Pelbagai kaum, Cina, Melayu, Bidayuh, Iban, Melanau dan orang Ulu antara kaum yang mewarnai keunikan negeri Sarawak. Pada kurun ke-15 dan ke-16, Islam mula berkembang di Kuching, Sarawak dan Islam itu menerapkan nilai silaturahim sesama umatnya. Atas paksi silaturahim, kru majalah Islam bersama Pertubuhan Kebajikan Islam Perkendaman Sarawak Utama merendah hutan belantara jauh di pedalaman melihat saudara Islam di Kampung Gayau. Siapa tu? Sebentar lagi kita akan meneruskan perjalanan ke Kampung Gayau Syekh Ahmad yang mengambil masa lebih kurang 3 jam daripada Bandar Kuching Sarawak, iaitu dalam 127 km. Kuching, bandar keempat terbesar di Malaysia yang penduduk asalnya adalah masyarakat Bidayuh. Masyarakat Iban juga antara majoriti kaum yang mendiami Kuching, Sarawak. Kembara rahmatan lil alamin kali ini adalah di Kampung Gayau, sebuah penempatan penduduk terbaik yang terpisah jauh dari hiruk pikuk kota Kuching. Kita datang ke Sarawak, kita membawa message perpaduan, keharmonian, persahabatan. Pasal kita nak mengeratkan perhubungan antara masyarakat kita dekat Semenanjung dengan masyarakat Sarawak. Sebelum meredah belantara di Kampung Gayau, kami menyusuri ke Kampung Senah Raya. Antara penempatan kaum Bidayuh dan majoriti penduduk di kampung ini telah berhijrah memeluk Islam. Saya berkesempatan berjumpa dengan seorang mu'alaf Kampung Senah Raya. Keputusan memeluk Islam pada usia 12 tahun adalah suatu penghijrahan yang bermakna buat dirinya. Saya bila cita-cita dan cita di kawan saya Islam ni okey katanya. Biasanya masa masih kecil lagi lah, tak tahu nak membezakan mana yang baik buruk, masih kurang faham lagi. Tapi kena hati malah tertarik dah, dalam malah tertarik okey saya ikut lah beragama Islam. Dan masa tu mak bapak saya dulu masih Islam lagi. Kalau saya beragama Islam ni ada cara dia semai pakai pelukung, yang laki kemas masuk masjid, ambil wudu bersih semua. Kampung Senah Raya kami tinggalkan dan kami meneruskan perjalanan ke pedalaman Gayau. Kami berbuai hantu kerana jalan yang kecil dan berbatu-batu. Pacuan 4 roda yang dinaiki membelah belantara dan gunung Gana. Kalau musim hujan ni, yang ni memang tak boleh laku. Ternyata bukan senang untuk meneruskan perjalanan ini, dan seperti anda lihat jalan di sini kecil dan berbatu-bata. Jika hujan, jalan ini sebenarnya tidak boleh dinaiki. Dan dapat saya bayangkan
bagaimana seorang pendakwah itu sendiri ingin meneruskan atau memberi dakwah mereka ke kawasan pedalaman sebegini. Dan doakan semoga perjalanan ini selamat dan memberi satu makna untuk saya. Kawasan Gayau Jasa terletak di pedalaman. Sebelum jalan Tanah Merah mula dibentang, kampung ini hanya boleh dihubungi dengan jalan hutan dan laluan sungai. Cabaran fizikal kami lalui dan akhirnya Kampung Gayau kami jejaki. Wajah-wajah Islam penduduk Iban Kampung Gayau menyambut kami dengan senyuman ikhlas. Bila ada saudara baru yang sudah memeluk Islam, kita bawa program, barulah di situ kita bawa program untuk memantapkan akidah, memantapkan syariah, memertabatkan masyarakat itu macam Gayau ni. Jadi saya ambil Gayau sebagai contoh lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nur Islam tidak pernah mengira bangsa dan warna kulit. Mereka yang mencari pasti akan menemuinya. Allahyarham Apai Majid Abdullah antara insan yang diberi petunjuk ilahi di perkampungan ini. Penghijrahan Allahyarham bukan suatu yang mudah. Pasti ada ujian dan jerit perih yang dilalui tak kala dikelilingi mereka yang bukan beragama Islam. Ini salah seorang dai yang sanggup ke pedalaman untuk membimbing saudara baru. Kampung Gayau bukan suatu yang asing baginya dan keputusan untuk menjadi dai atau pendakwah pedalaman terbit dari hati yang ikhlas. Di sini saya menekankan hal akidah sebab mereka baru memeluk Islam. Kita beransur-ansur apa adat-adat mereka yang menyalahi adat agama itu, kita beransur-ansur mereka. Di samping itu hubungan mereka dengan program mereka yang non Muslim itu kita masih lagi rapat. Tidak kata ada pecah belah, tidak ada. Islam itu adalah agama Allah. Allah yang menentukan siapa yang nak dibagi hidayah. Kalau kita katakan saya sudah mengislamkan sekian-sekian banyak, itu bohong. Yang beri hidayah itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah semangat Allahyarham Majid Abdullah menjadi inspirasi Datuk Dr. Arifin Suhaimi untuk sama-sama membajai dan menyirami tunas-tunas hidayah kurniaan Allah. Hati anak jaga Perak ini begitu dekat dengan perjuangan dan perkembangan Islam di Sarawak, terutamanya di kalangan saudara baru. Datuk Arifin menyumbang dana membina rumah panjang baru dan surau untuk saudara baru di Kampung Gayau dengan kerjasama Pendidikan Harakah Islam di Sarawak atau Hikmah. Melalui program integriti Salam Al-Gayawi, Datuk Arifin mahu menzahirkan bahawa saudara baru di pedalaman ini tidak bersendirian dan beliau mahu membuktikan bahawa ada saudara Islam yang sanggup berkongsi kesusahan dan kebahagiaan yang mereka hadapi. Islam itu indah dan Islam itu prihatin. Oleh sebab itu, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia atau Perkin Damansara Utama sanggup mengumpul dana untuk membantu saudara baru kita di pedalaman. Bukan sekadar bantuan makanan tetapi juga bantuan membina rumah panjang batu untuk mereka. Aku termenung di bawah matahari. Penghijrahan bermakna perubahan kepada yang lebih baik, perubahan daripada kebatilan kepada kebaikan. Ini antara saudara baru di pedalaman Gayau. Dia antara yang bersama-sama Allahyarham Majid Abdullah mengembara mencari nur dalam kehidupan. Kami dari rumah ke Jawa tadi
kurang lebih 2 jam dari Gayau Jasa. Jadi lubuk mayatnya sebab kami 3 arwah Abdul Majid, Ngau Wasan, termasuk kumpul. Lalu ngagai Kampung Jawong, nanya ke arti masuk Islam. Abdul Majid dapat hidayat daripada Allah Ta'ala. Dia meluk Islam sempena dengan hubungan dia dengan biras dia yang sudah pun meluk Islam di kampung jauh. Hanya pilih hati kami pun sebab kira kami tadi masuk Islam coba hati kami didin tadinya mana nyalai kami tadi nak percaya masuk Islam kira ke mana kumunus tidak ya nyalai tidak ya lalu berarti ke bala tidak ada Jawang dia kampung Jawang dia visi maju Memilih memeluk Islam bukan suatu paksaan dan benih-benih akidah yang disemai perlu utuh dan kental. Allah akan terus menguji hati hamba-hambanya sebagai tanda kasih dan sayangnya kepada kita. Dan Allahyarham Majid Abdullah bersama antara umat yang dipilih Allah melalui ujian itu. Abang bagi dia. Kita tak sangka Abang Majid ni nekat nak berhijrah ke Bangsal, saya sebut Bangsal. Cuma ada bumbung zinc yang dah haput dengan tiang dengan lantai tanah. Jadi toilet kita datang membantu supaya masyarakat Islam di Kekayaan ini dimertabatkan. Usaha Murni Dato' Arifin dan Perkhidmatan Sara Utama akhirnya terzahir dengan pembinaan Rumah Panjang Islam Kampung Gayau ini. Bukan kerana rasa simpati tetapi sifat keinsanan dan prihatin kepada sesama umat itu menebal dalam diri Dato' Arifin apabila beliau melihat kecekalan dan teguhnya akidah Allahyarham Majid Abdullah dan pengikutnya untuk memeluk Islam dan berhijrah kepada satu kehidupan yang baru. Jauh sudut hatinya tersentuh dengan pengorbanan yang dilakukan wajah-wajah Islam Iban ini. Saya agak diorang dah lama, berbulan jugalah dalam keadaan macam itu. Kami pun balik ke Semenanjung cari duit lah. Adalah dermawan-dermawan bagi kalau dapat dalam 10-15 ribu datang sini paket dengan Tuan Majid. Okey, kita datang dapat banyak duit banyak ini, beli barang binaan. Sekarang kita buat dalam Islam tu nang segi amai pemadu yang nulung dalam baka kami ban masuk Islam lah. Segi amai di tolong orang apa dah baka rumah panjai kami tu. Penghijrahan mereka bukan mengharap atau menuntut sesuatu. Mereka ikhlas untuk memilih memeluk Islam dan melalui ujian Allah. Namun bagi pertumbuhan kebajikan Islam Malaysia dan seluruh umat Islam khususnya, mengharap semoga penghijrahan dan kebetulan hidayah ini akan tumbuh merimbun menjadi pohon-pohon menaungi perkembangan Islam di bumi Kenyala. Saya kini berada di pusara Tuan Majid Abdullah, iaitu orang pertama yang memeluk agama Islam di kampung Gayau ini. Perjalanan ini memberikan sesuatu pengajaran bahawa sifat ihsan dan ikhwan itu dituntut di dalam Islam. Semoga arwah Majid Abdullah dicurui rahmat. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala. Kini bukan sesuatu yang mustahil lagi kerana Islam dan umatnya mampu berada di mana-mana saja, biarpun jauh nun di pedalaman. Islam di kampung Gayau ibarat mimpi menjadi nyata. Kelangsungan Islam akan terus bertapak dan menjadi pegangan hidup hingga akhir.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninjau orang sakit atau berziarah kepada saudaranya kerana Allah, maka berserulah seseorang yang mengundang-undang. Engkau melakukan kebaikan dan baik pula lah perjalananmu, serta engkau dapat menduduki tempat dalam syurga.